ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam Haji Nasir, Masya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur pada Allah ya. Hari ini adalah hari Selasa 24 November, pengajian pada jam 3 petang, iaitu tafsir harfiah surah Abasa. Pada hari ini kita sambung ayat yang ke-47. Sambung ayat yang ke-47 insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala ya. Surah Abasa ya. Okey. Surah Abasa bermula ayat yang 37 bukan 37 silap. 37. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Yadikumullah yuslih balakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العظيم. لكل امرئ. Ini cerita pasal apa ni? Boya kita ulang balik. Kita ulang balik ayat ni, kita mula ulang balik daripada ayat 34. Kita ulang terjemah daripada ayat 34 dulu boya ya. Ayat 34 kita dah bincang dah hari tu terjemahnya. Kita ulang balik untuk kenakan dengan ayat 37 ni. Ayat 34, yauma yafirrul mar'u min akhih. Kita ulang balik terjemahnya. Yauma pada hari, ayat 34 ya, surah Abasa. Yauma pada hari, yafirru larilah ataupun akan lari, al-mar'u satu orang manusia, min akhihi daripada saudaranya. Itu kita dah terjemah dah hari itu, dah belajar. Kemudian ayat 35, wa ummihi wa abi, dan lari daripada emaknya dan lari daripada bapaknya, wa sahibatihi, dan lari daripada isterinya, wa banihi, dan anak-anaknya. Kita dah bincang dah hari itu. Nak kata apa ibu ayah, pada hari kiamat nanti, hari yang berlakunya pekikan yang sangat dahsyat, manusia keluar daripada kubur masing-masing. Apa yang berlaku ibu ayah? Pada hari itu semua manusia akan lari daripada, tak nak jumpa saudara mara dia, tak nak jumpa adik-beradik dia, akan lari daripada saudara dia, akan lari daripada mak dia, lari daripada bapa dia, lari bahkan daripada isteri dan anaknya. Hari ini ibu ayah, satu orang sanggup korbankan apa saja untuk anaknya, untuk isterinya. Tapi pada hari itu ibu ayah akan lari juga. Lari kerana apa? Takut berlakunya dakwah dakwi.
isteri, anak akan dakwa bapa dia, akan dakwa suami dia atas kekurangan ataupun atas hak-hak yang tak tertunai. Mungkin isteri dengan anak tu diberikan macam-macam keistimewaan. Nak itu dapat, nak ini dapat, tapi agama tak bagi. Tak bagi ajaran agama pada isteri dan anak. Mereka akan tuntut, ya Allah dulu aku tak sembahyang, ya Allah. Laki aku ni langsung tak disuruh aku sembahyang. Anak kata, ya Allah dulu kat dunia aku ni tak pandai baca Quran, bapa aku tak pernah ajar aku baca Quran, ya Allah. Akan dituntut di buaya. Pada hari itu manusia akan lari daripada masing-masinglah keluarga masing-masing. Okey, kemudian masuk pada ayat 37, likulli imri'in. Likulli, li kepada, ibu yang li tu huruf jar ya, lam tu huruf jar. Li kepada ataupun bagi, kulli setiap. Kulli maksudnya setiap. Kulli setiap, imri'in. Imri'in orang, manusia. Bagi ataupun kepada setiap satu individu manusia ni, setiap seorang individu manusia ni, minhum daripada mereka, daripada mereka siapa? Daripada mereka yang berada di mahsyar nanti, setiap seorang daripada mereka, daripada manusia-manusia yang dibangkitkan daripada kubur masing-masing, siapa? Kita lah ibu, siapa lagi? Ibu ayah. Kita lah yang akan dibangkitkan daripada kubur nanti. Setiap seorang daripada manusia pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, apa yang berlaku? Sya'nun. Sya'nun ni maksudnya satu urusan besar. Sya'nun ni satu urusan yang sangat besar. Apa dia maksud sya'nun? Ya ibu ayah ya. Sya'nun tu maksudnya urusan lah, satu urusan yang sangat besar. Urusan sangat besar, yughnihi. Yughni, maknanya apa maksud yughni? Yughni maksudnya tidak berhajat. Yughni yang mengkayakan, yang menyebabkan tidak berhajat. Yang menyebabkan tidak berhajat. Sekejap tengok terjemah sini. Okey. Apa maksud yughni ibu ayah? Yughni ni daripada perkataan ghani. Apa dia ghani? Ghani maknanya kaya. Apa maksud kaya? Maksudnya tidak berhajat. Tidak berhajat. Okey. Jadi ayatnya likulli imri'in, pada setiap seorang, minhum daripada mereka, yauma idzin, pada hari itu, setiap seorang manusia ni pada hari itu, sya'nun, ada satu urusan yang menyebabkan. Ibu tengok, sya'nun tu ada tanwin tak ibu? Pada perkataan sya'nun ada tanwin kan? Ada tanwin. Yughni selepas tu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' daripada fi'il madhinya aghna. Saya tulis sekejap. Fi'il madhinya aghna. Fi'il mudhari'nya yughni. Fi'il madhinya aghna, fi'il mudhari'nya yughni. Okey ibu ayah. Apa dia makna aghna yughni tu? Maknanya mencukupkan, maksudnya tidak berhajat. Okey. Kadang kita tengok pada tafsiran dia. Kita tengok dulu terjemahnya. Sya'nun yughnihi, yang mencukupkan dia. Apa maksudnya ni? Maknanya ibu, apa maksud tidak berhajat? Maksudnya ada satu perkara besar yang dia sedang fikirkan pada hari itu hingga dah tak berhajat. Aku tak nak jumpa aku punya isteri. Aku tak nak jumpa anak-anak aku. Aku tak nak jumpa dengan siapa pun. Aku nak fikir diri aku je sekarang ni. Seulang balik ibu. Likulli imri'in minhum, pada setiap manusia, individu daripada mereka yang ada di mahsyar, sya'nun, ada satu urusan, yauma idzin, pada hari itu, sya'nun, ada satu perkara besar, urusan besar, yughnihi, yang menyebabkan tak berhajat dah padanya. Pada siapa? Pada anaknya, pada isterinya, pada mak bapaknya, pada saudara maranya. Tak nak jumpa semua orang. Ada satu benda yang dipikirkan hingga menyebabkan dia tak nak jumpa siapa-siapa pun. Faham tak ibu ayah? Jelas tak? Manusia akan fikirkan setiap satu dosa yang dibuat atas muka bumi ni ibu ayah. Setiap satu perkara yang dibuat atas muka bumi ni, manusia akan fikirkan perkara tersebut
Sampaikan ibu ayah, dosa yang kita dah lupa lama pun kita akan ingat pada hari itu. Ulama bagi tahu dosa kecil yang kita buat lama dulu pun kita akan teringat pada hari itu dan kita akan takut sangat atas dosa kecil yang kita buat. Baru dosa kecil, belum dosa besar yang kita buat. Wala ayazubillah ibu. Ibu ayah, pada hari itu dosa kita yang kecil pun kita akan ingat. Allah Taala akan buat kita ingat dosa itu hingga kita rasa sangat-sangat takut kalau dosa itu dibalas oleh Allah Taala. Ibu ayah, pada hari itu manusia takut. Pasal apa? Ada pula orang yang kat dunia rasa dia buat amalan banyak. Rupa-rupanya amalan dia itu tak ikhlas. Hingga akhirnya dia rasa macam buat amalan banyak tapi tak ada amal yang dibawa. Maka dia bimbang keselamatan dirinya di pada mahsyar nanti. Ibu ayah, nanti di mahsyar nanti ibu ayah bayangkan. Ibu Alang, minta maaf. Ibu Alang. Betul ada tak dengar. Mama coba cakap ustaz ni. Sekarang Ibu Alang tu mute Ibu Alang. Pasal Ibu Alang punya line yang tak kuat. Line Ibu Alang tak kuat. Okay. Ibu, kalau kadang-kadang tak kuat, bukan pasal saya, pasal line ibu tak kuat. Jadi, ibu tak nak buat macam mana, ibu kena cari tempat yang kuat sikit. Jadi, kalau saya cakap, ibu cakap, nanti mengganggu. Ibu ya. Apa saya cakap tadi? Allahumma salli ala sayyidina. Mana tadi ibu ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak nampak dah. Mana? Okey. Likulli imri'in minhum. Okey. Setiap seorang imri'in, setiap imri'in, apa ni? Individu minhum daripada mereka yauma idzin pada hari itu sya'nun. Ada satu perkara, urusan yang yughnihi, yang mengkayakan dia. Apa maksud mengkayakan dia? Menyebabkan dia tak nak jumpa, dia tak berhajat dah pada saudara mara dia semua. Baik anak dia, baik isteri, baik ibu ayah, baik saudara mara dia. Okey, ibu ayah ya. Okey. Jadi ibu ayah lepas ni, kalau katakan ibu ayah dengar suara saya sangkut-sangkut, just message cakap, Ustaz, suara Ustaz sangkut-sangkut. Jadi mungkin kalau lain pun komen sangkut-sangkut, maksudnya line saya tak kuat. Tapi kalau ibu seorang saja, yang lain semua komen okey, maksudnya line ibu tak kuat. Jadi kalau ibu jangan masa saya cakap, ibu pun nak cakap. Nanti akan mengganggu. Boleh boleh kalau saya tanya, boleh ibu jawab. Boleh ibu ya? InsyaAllah. Saya tak marah pun, tapi kesian kat yang lain. Okey. Maksudnya yusrifuhu wa yasudduhu an qarabatihi. Maksudnya ada perkara lain yang akan memalingkan dia daripada bertemu dengan saudara mara kerabat-kerabat dia. Ya. Okey. Rawa Ibnu Abi Hatim wa Nasa'i wa Tirmidzi an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhsyaruna hufatan uratan musyatan ghurlan ay ghaira makhtunin. Qala faqalat zawjatuhu ya Rasulullah nanzuru aw yara ba'duna awrata ba'din. Qala likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Ibu ayah dengar betul ya. Diriwayatkan daripada Ibnu Abi Hatim dan An-Nasa'i dan At-Tirmidzi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhsyaruna, kamu semua akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berkasut, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan dalam keadaan tidak bersunat. Maka berkata Ibnu Abbas,
isteri baginda Sayyidina isteri baginda, tak silap saya sini tak beritahu, tapi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, adakah pada hari itu kami akan melihat dan kami akan melihat aurat satu sama lain?" Yalah, tak pakai apa-apa. Adakah hari itu manusia akan melihat aurat satu sama lain? Sabda baginda, "Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Tidak. Pada hari itu setiap orang akan sibuk fikirkan diri masing-masing. Akan sibuk fikirkan urusan masing-masing yang menyebabkan tak sempat nak tengok aurat orang lain. Dan tak ada nafsu pun tengok. Orang tak pakai apa-apa pun tak ada nafsu tengok pun. Pasal apa? Masing-masing duk risau amalan masing-masing. Hinggakan ibu ayah macam kita kata tadi, hinggakan nak jumpa keluarga sendiri, adik-beradik sendiri, mak abah sendiri, isteri-isteri sendiri, anak-anak sendiri pun tak nak jumpa. Pasal apa? Masing-masing takut. Masing-masing takut dan khawatir dengan amalan masing-masing. Takut pula bila jumpa akan berlaku dakwa-dakwi minta pahala dan sebagainya. Summa dzakarallahu ta'ala ahwalan nasi hina idzin wa inqisamahum fi dzalika al-yawmi ila su'ada wa ashqiya. Faqala wasifan as-su'ada awalan. Okey. Kemudian ibu ayat seterusnya Allah Taala akan bagi tahu keadaan manusia pada hari itu. Keadaan semua manusia pada hari itu ibu ayat, dan pembahagian manusia. Ada dua pembahagian. Apa dia ibu ayat? Dua pembahagian manusia. Pertama, mereka yang bahagia. Dan kedua, mereka yang dapat nasib yang celaka, nasib yang malang. Okey. Maka pertama sekali Allah Ta'ala datangkan sifat kepada orang-orang yang bahagia. Macam mana sifat dia? Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wujuhun yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah. Satu golongan, wujuhun, wajah-wajah manusia. Maksudnya ada satu golongan wajah-wajah mereka yauma idzin, pada hari itu, musfirah. Apa dia makna musfirah? Musfirah maksudnya bergemerlapan. Musfirah maksudnya bergemerlapan. Bergemerlapan. Saya tengok kamu sekejap ibu ayah. Okey, musfirah ni saya tengok kamu sekejap ya. Okey. Kejap. Nak confirmkan. Pasal saya tengok dia ni musfirah ni mungkin dia isim fa'il ya. Sekejap. Okey, bagus. Okey. Jadi ibu betul. Ibu dia daripada asfara yusfiru. Fi'il madhinya asfara, saya confirmkan ya. Fi'il madhinya asfara. Saya tulis ya. Asfara, dan fi'il mudhari'nya yusfiru. Asfara yusfiru. Isim fa'ilnya isfaran. Bab if'al ya. Isim fa'ilnya isfaran. Dan dia punya isim fa'ilnya musfirun. Apa masdarnya isfaran. Okay, isim fa'ilnya musfirun sekejap ya. Okey, ni dia. Nampak tadi bu ya? Okey, dapat salin ya. Fi'il madhinya asfara. Ini boleh belajar surah Al-Miftahi peringkat pertama bab if'al. Okey. Fi'il madhinya asfara. Asfara, mudhari'nya yusfiru. Yusfiru. Yasinfara yusfiru. Masdarnya isfaran, if'alan, isfaran. Alif bawahnya hamzah, sin fa alif ra alif. Isfaran
Isim fa'ilnya musfirun, musfirun. Atau wazan muf'ilun. Contoh lain, aslama yuslimu, islaman muslimun. Islam masdarnya orang Islam muslim. Ataupun contoh lain, arsyada yurshidu, irsyadan, isim fa'ilnya mursyidun. Irsyad memberi petunjuk, orang yang memberi petunjuk dipanggil mursyid. Di sini buaya, asfara mudhari'nya yusfiru, masdarnya isfaran, isim fa'ilnya musfirun. Apa maksud musfirun? Yang bercahaya. Yang bercahaya. Jelas ibu ayah ya? Yang bercahaya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, sekarang ni wujuhun yauma idzin musfirah. Kenapa ada tamar butah ibu ayah? Siapa nak jawab? Tadi saya bagi isim fa'ilnya musfirun. Tak ada pun tamar butah, tapi di sini kenapa musfirah? Pagi tadi yang belajar kursus mustawa 1 dengan saya pagi tadi, kan saya ditunjuk satu orang guru lelaki mudarrisun. Nak jadikan seorang guru perempuan tambah tamar butah. Jadi mudarrisah. Betul tak ibu ayah yang belajar pagi tadi? Ada kan? Dan kursus mustawa 1. Jadi ibu, sekarang ni saya kata, musfirun dengan tanpa tamar butah, isim fa'il pada asfarah. Okey. Kalau musfirah kenapa ada tamar butah? Ibu-ibu yang dah belajar lama boleh jawab insya-Allah. Siapa nak try jawab? Kenapa musfirah? Cuba tengok. Bergemerlapan, bercahaya-cahaya. Apa yang bercahaya-cahaya tu ibu? Cuba tengok. Cuba ibu jawab. Apa yang bercahaya-cahaya tu? Cuba jawab ibu. Cuba tengok terjemah tu kan. Apa yang bercahaya-cahaya pada hari tu? Wajah. Ibu Maryam bukan wajah saja. Cuba tengok betul. Wajah saja ke? Wajah-wajah ibu. Bukan wajah saja. Wajah-wajah. Ibu saya nak bukan wajah tapi wajah-wajah. Beza tak ibu? Wajah dengan wajah-wajah beza tak? Kalau wajah saja mufrad ke musanna ke jamak? Kalau wajah saja. Beza ibu kan? Kalau wajah saja mufrad betul. Kalau wajah-wajah, wajah-wajah jadi apa ibu? Jamak. Okey. Ibu singular dia mufradnya wajhun. Waw, jim, ha. Jim tu mati. Wajhun. Wajhun satu wajah. Tapi ibu ayah, golongan-golongan yang bahagia di akhirat nanti satu wajah saja ke banyak wajah-wajah yang bahagia? Banyak ibu kan? Jadi wajhun, waw, jim, ha, wajhun satu wajah. Tapi jamaknya wajah-wajah, wujuhun. Wujuhun. Jadi ibu ayah wujuh jamak apa tu? Wujuh jamak muzakkar salim ke jamak muannas salim ke jamak taksir? Ibu ayah. Wujuhun jamak taksir, betul ibu selamat. Bu Bahriah betul, masya-Allah. Jamak taksir ibu ya. Jadi ibu ingat tak saya kata bila jamak taksir dan dia bukan berakal. Wajah-wajah ni berakal ke ibu? Wajah ni manusia ke? Memang itu wajah pada manusia. Tapi adakah wajah itu manusia? Wajah bukan manusia ibu kan? Wajah bukan manusia. Wajah tu apa yang ada pada manusia. Mata bukan manusia. Mata ni anggota badan manusia. Wajah bukan manusia. Wajah ni adalah anggota yang ada pada manusia. Wajah. Jadi ibu, sekarang ni wajah berakal ke tak berakal? Nak tanya ibu ya. Wajah ni berakal ke tak berakal? Tak berakal. Jadi ibu ya, saya ada kata sebelum ni, kalau benda yang tidak berakal, ketika mana dia jamak taksir, maka dia dikira muannas. Saya ulang ibu, ketika mana benda tu dia adalah benda yang tidak berakal dan dia adalah jamak taksir, maka dia dikira muannas. Jadi ibu kalimah wujuh jamak kepada wajah, dia jamak taksir kepada benda yang tidak berakal, maka dia muzakkar ke muannas? Muannas ibu, kalau betul muannas ibu ya. Jadi oleh kerana itu dibaca musfirah dengan ta marbutah ibu. Jelas ya? Musfirah. Apa maksud musfirah? Bercahaya-cahaya, berkemelapan. Apa yang berkemelapan? Wajah-wajah tadi. Jelas ibu ya? Wujuhun yauma idzin musfirah. Mudah-mudahan ibu doakan ibu, mudah-mudahan saya dan ibu-ibu semua kita termasuk golongan yang wajah-wajah ini bercahaya di hari kiamat nanti insya-Allah. Ibu amin ya. Amin ibu. Ya Allah amin.
Tapi kita kenalah, ibu ayah kita kenalah jaga amal kita insya-Allah. Saya dan ibu-ibu kenalah jaga amal. Insya-Allah ya. Amin. Okey. Dhahikatun mustabsyirah. Dhahikatun mustabsyirah. Masya-Allah tabarakallah ibu ayah. Tengok kalimah dhahikah ya. Kejap ya. Dhahikah ni kita tahu maknanya ketawa, tapi tengok dulu. Tengok dulu sekejap je. Ya. Tengok fi'il dia. Okey. Ibu ayah. Dia fi'il madhinya ibu ayah adalah dhahika. Saya tulis ya. Dhahika. Mudhari'nya yadhaku. Okey ibu ayah. Dhahika. Mudhari'nya yadhaku. Begitu. Sekejap ya. Okey. Dhahika yadhaku ibu ayah. Jadi ibu ayah dhahika yadhaku sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Dhahika. Sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi ibu ayah? Macam mana ibu ayah? Mujarrad ibu Bahariah betul sulasi mujarrad. Ibu Maimunah kenapa sulasi mazid fi ibu? Dhahika 3 huruf ibu Maimunah. 3 huruf je Dhahika yadhaku. Sulasi mujarrad boleh ibu ya, silap tak apa. Ibu ya, sulasi mujarrad ada berapa bab ibu? Kita belajar surah Al-Miftahi peringkat pertama. Sulasi mujarrad ada berapa bab? 6 bab betul Ibu Nursidah. Ada 6 bab. Ibu Nursidah bagus ya ibu. Saya suka tengok Ibu Nursidah punya nota surah Al-Miftahi peringkat pertama. Ibu Nursidah tulis lengkap sampai habis. Maka Ibu Nursidah layak dapat nota surah Al-Miftahi yang lengkap tu yang ditulis oleh salah seorang peserta berwarna cantik bentuk PDF. Saya hanya bagi pada ibu-ibu yang habis salin surah Al-Miftahi peringkat pertama. Tahniah Ibu Nursidah, masya-Allah. Ada 5 orang ibu tadi yang dah dapat, alhamdulillah. Yang sempurna tulis sampai habis nota yang saya minta salin dalam surah Al-Miftahi peringkat pertama. Siapa tak habis salin tak dapat. Maaf ibu ya, siapa yang bersungguh aja. Insya-Allah ibu ya. Okey. Jadi dhahika yadhaku sulasi mujarrad ada 6 bab. Maka ibu ya, dhahika yadhaku ni bab apa ibu? Ada 6 bab kan, tapi ini bab apa? Dhahika yadhaku. Dan ada beberapa orang ibu yang tak join surah Al-Miftahi, tapi ibu-ibu ni adalah ibu-ibu yang bersungguh di masjid dan surau yang saya mengajar. Antaranya Ibu Fairuz daripada Bukit Peruntung dan Ibu Nur Hayati Karmai daripada Bukit Peruntung juga. 2 ibu ni layak automatik untuk saya bagi nanti insya-Allah ibu ya. Okey. Ibu bab apa ibu semua? Dhahika yadhaku bab apa? Ibu Maimunah silap sikit. Bukan fa'ala ibu, dhahika. Tengok tu betul ibu. Siapa nak jawab ibu? Dhahika yadhaku. Tadi Ibu Maimunah silap sikit. Betul Ibu Maimunah, fa'ila bukan fa'ala. Fa'ila yaf'alu. Dhahika yadhaku. Okey. Ibu-ibu ayah semua, kalau sulasi mujarrad tu 3 huruf, kalau fi'il madhi sulasi mujarrad, maka isim fa'il datang atas wazan apa ibu? Kalau dia sulasi mujarrad dia 3 huruf, maka isim fa'il datang atas wazan apa? Kita masuk sikit-sikit. Tulis ibu. Kalau tulis boleh tulis dalam Arab. Kalau boleh lah, tak boleh daruri tak apa. Boleh ibu? Isim fa'ilnya datang atas wazan fa'il. Betul ibu Kulsum, fa'il. Siapa ibu boleh tulis dalam Arab? Tolong. Cuba tulis dalam Arab. Dalam Rumi dah ibu Kulsum tulis kan? Dalam Arab siapa nak try tulis dalam Arab? Kak Wan ke? Kak Wan sana dah nak masuk asar dah. Ibu Maslina betul, fa'il. Maka kalau dhahika, isim fa'ilnya akan jadi dhahik. Dhahik. Orang yang ketawa, dhahik. Dhahikun. Di sini ibu ayah baca apa? Dhahikun ke dhahikatun? Di sini baca dhahikatun. Kenapa dibaca dhahikatun ibu ayah? Siapa yang ketawa tu? Ibu ayah, siapa yang ketawa tu? Wajah-wajah tadi yang ketawa gembira.
Ibu ayah, siapa yang tak ketawa ibu ayah, siapa yang tak gembira ketika hari orang semua sibuk di mahsyar, takut, masing-masing takut, tapi ada satu golongan yang gembira pasal apa? Mereka tahu mereka selamat daripada neraka Allah Ta'ala. Mereka akan gembira. Karena ayat lain begitu. Ha umuqra'u kitabiyah. Akan jerit di pada mahsyar tu, ibu ayah, orang dapat catatan amal tangan kanan, ni tangan kanan ni terbalik ni. Ni tangan kanan. Dapat buku catatan amal tangan kanan ibu, dia akan menjerit di pada mahsyar. Oh, tengok aku dapat buku tangan kanan. Tengok, aku dapat buku tangan kanan. Gembira tak tahu nak kata apa. Boy, kalau anak-anak dapat SPM, dapat pangkat 1, dapat 10A, 11A. Apa agak-agak dia orang boleh dia dapat pegang? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu hantar anak ibu ambil keputusan SPM ke apa ke, dapat kalau 15 dapat 15A1. Ibu-ibu tengok anak ibu agak-agak kalau dia terlompat-lompat gembira, ibu pun rasa gembira ke ibu rasa malu tengok ibu? Nak tanya ibu. Ibu rasa gembira ke ibu rasa malu tengok anak ibu lompat macam tu? Di tengah-tengah orang ramai terlompat-lompat gembira ni. Ibu rasa gembira ke ibu rasa malu? Gembira ibu kan? Ibu tak kisahkan dia lompat-lompat kan? Tak kisah kan? Pasal ibu pun akan gembira sangat. Ibu ayah, itu baru dapat apa ni? Itu kita baru dapat di dunia. Di mahsyar nanti ketika mana ahli syurga, Allah bagi buku catatan amal dengan tangan kanan, gembiranya tak tahu nak kata. Saya harap saya dan ibu ayah semua kita dapat buku catatan amal dengan tangan kanan. Ibu ayah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dapat buku catatan amal dengan tangan kanan kita. Tapi kita kat dunia lah, dunia ni tempat ujian. Dunia ni Allah Ta'ala akan uji kita macam-macam. Allah akan uji kita macam-macam. Dengan keluarga, dengan anak pinak, dengan macam-macam Allah uji kita. Dengan harta, dengan kekurangan dari segi macam-macam. Kita kehilangan orang yang tersayang dan sebagainya. Siapa yang sabar dengan ujian Allah SWT, Allah Ta'ala akan gembirakan dia di mahsyar nanti, insyaAllah. Ya. Amin. Jadi, dhahikatun, kenapa mu'annas? Kerana wujuh tadi. Wujuh tadi, wajah-wajah tadi yang dhahikatun, yang gembira, yang ketawa riang. Apa terjemah dhahikatun? Dalam Quran saya terjemah dhahikatun ayat 39. Tertawa. Dhahikatun tertawa ya. Jadi ibu dah tahu dah ibu siapa yang ketawa tadi? Wajah-wajah manusia yang dapat yang gembira tadilah. Wajah-wajah manusia yang bahagia tadi. Kemudian mustabsyirah, tengok mustabsyirah. Ya. Saya cari kat kamus. Okey. Okey ibu. Ibu ayah, mustabsyirah ni adalah daripada fi'il apa saya tulis ibu ya? Sekejap. Fi'il madinya istabsyara. Mudhari'nya yastabsyiru. Masdarnya istibsyaran. Isim fa'ilnya mustabsyirun. Okey ibu ya. Okey. Ibu ya, kita tak belajar lagi bab istif'al. Ni bab istif'al. Istif'al. Betul lah, okey. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah, ya. Okey. Ibu ayah biasa tak dengar qasidah. Qasidah ini. Bushra lana nilnal munazanal ana wa falhana. Bushra lana, bushra lana, berita gembira. Berita gembira. Bushra dia maksudnya berita gembira. Bushra, berita gembira. Nabi adalah seorang yang basyiran wa nadhira. Nabi basyiran. Apa dia basyir? Pembawa khabar gembira. Jadi ada makna gembira pada huruf ba, shin, ra. Pada huruf ba, shin, ra ada makna gembira. Jadi dalam bahasa Arab kita ada fi'il istabsyara. Istabsyara. Ditambah alif sinta di depan. Istabsyara. Kita akan belajar dalam surah peringkat kedua. Mudhari'nya yastabsyiru. Yasin, ta, ba, shin, ra. Yastabsyiru. Masdarnya istibsyaran.
alif sin ta ba shin alif ra alif. Istibsyaran. Saya dah tulis tadi. Isim fa'alnya mustabsyirun. Salih ni Bu ya. Mustabsyirun. Mim sin ta ba shin ra. Mustabsyirun. Apa maksudnya? Gembira. Gembira yang amat sangat. Bukan gembira biasa tapi gembira yang amat sangat. Mustabsyirun. Jadi Bu yang di sini wajah-wajah tadi bukan sahaja musfirah. Bukan saja musfirah sangat bergemerlapan. Ibu ayah, orang yang sangat gembira wajahnya muram ke? Orang sangat gembira, kita dapat tengok wajahnya muram ke? Kalau saya ajar ibu ayah. Ibu ayah, saya hari ni tengok muka saya, tengok muka pun ya Allah kerut muka. Kan? Macam ni kalau saya mengajar? Ibu ayah semua, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ni sihat semua. Nampak? Muka saya nampak macam mana? Mana ibu syok belajar? Muka macam ni ke? Ibu ayah, hari ni kita nak belajar. Macam tu ke? Ataupun ibu ayah, kita belajar. Mana yang muka pertama ke kedua yang ibu gembira tengok? Yang nampak ibu nak belajar pun senang hati. Kedua lah ibu. Ibu Maryam gelak pula. Kedua lah ibu kan. Kalau pertama muka macam ni, Allah, belajar 5 minit ibu dah left dah, tak tahan tengok muka saya, sengsara tengok muka saya macam tu. Kan? Jadi ibu ayah, jadi musfirah, muka bergemerlapan. Apa lagi wajah-wajah orang yang gembira pada hari itu? Dhahikatun, tertawa riang. Mustabsyirah, sangat ceria. Mustabsyirah ni ibu ayah kita boleh terjemah sangat ceria, sangat riang, sangat gembira. Baru tengok apa terjemah ibu ayah ayat 39. Dhahikatun mustabsyirah, apa terjemah ibu ayah? Tolong kongsikan. Dhahikatun mustabsyirah. Apa terjemah ibu ayah? Dhahikatun mustabsyirah. Boleh tolong tuliskan balik. Tertawa riang gembira, gembira ria, tertawa bersukaria nama ibu ya. Jadi dhahikah tu tertawa. Mustabsyirah riang gembira. Bukan bergembira saja kan? Bergembira ria, gembira ria, riang gembira. Nampak? Beza kalau riang saja, gembira saja. Ni riang gembira, bersukaria. Tu. Seronok sangatlah ibu ayah tu. Seronok sangatlah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang gembira ni dua ayat ni menunjukkan orang-orang yang bahagia macam mana keadaan dia. Kita baca pula tafsiran dia ibu ayah ya. Ayyakunun nasu hunalika fariqaini. Adalah manusia di situ pada hari berlakunya pada hari berkumpulnya manusia di mahsyar nanti ada dua bahagian, dua kumpulan. Wujuhun mutahallilatun musriqatun musyriqatun mudhi'atun. Satu wajah-wajah yang bercahaya bergemerlapan. Siapa dia? Wahya wujuhul mu'minin ahlil jannah. Itulah dia wajah orang-orang beriman ahli syurga. InsyaAllah ibu. Ahli syurga tu ibu ayah wajahnya bergemerlapan, bercahaya-cahaya. Bahkan ibu ayah perasan tak? Kalau di dunia lagi wajah orang-orang soleh, ibu ayah, di dunia lagi walaupun wajahnya kulit tak cantik, kulitnya gelap, contoh kulitnya gelap, orang Afrika contoh, tapi dia beriman pada Allah. Dia beriman, dia orang alim, dia soleh. Ibu nampak tak beza wajah dia dengan wajah orang biasa? Beza ibu ya, beza. Kalau ibu perasan betul, wajah orang soleh ni beza dengan wajah orang-orang biasa. Orang soleh ibu ya, wajahnya Allah bagi nur, cahaya. Perasan tak? Bila kita nampak wajah dia, kita rasa seronok je. Kita nampak wajah dia, kita rasa, seronoknya tengok muka dia ni. Kita tak rasa benci, kita tak rasa marah, kita tak rasa. Tapi kalau orang yang tidak beriman, orang yang Allah tarik cahaya daripada wajahnya, yang kita tengok muka dia pun tak, kita bukan nak sangka buruk, tapi macam hati kita ni tengok muka dia rasa macam biasa, macam tak ada apa-apa. Bukan kita pandang rendah pada dia, bukan. Allah Ta'ala letak perasaan tu. Tapi kalau orang tu memang orang soleh, ada aura Allah bagi pada dia. Tapi dengan cara hati kita kena bersih lah ibu. Hati kita ni kena bersih, baru Allah bagi kita penglihatan yang macam tu. Tapi kalau hati kita kotor, sentiasa nak tengok orang buruk aja, maka kita akan pandang buruk pada semua orang.
Ibu ayah, bukan kita pandang buruk pada orang yang tak soleh, bukan. Allah Ta'ala letak rasa, kalau kita ni sentiasa usaha bersihkan hati kita, Allah Ta'ala akan bagi kita lihat orang-orang soleh ni, kita akan nampak tenang sangat. Tapi kalau hati kita ni ada masalah, orang-orang soleh pun kita tengok biasa macam tak ada apa-apa. Itu kita tengok ulama pun kita duduk hina. Ada manusia yang hina ulama, ada manusia yang pandai remeh pada ulama, pandai remeh pada guru-guru. Kenapa? Kerana hati. InsyaAllah ibu ayah ya, kita sama-sama baiki ya. Saya dan ibu-ibu usaha baiki hati kita insyaAllah. Li'annahum qad alimu izzaka ma lahum minan na'im wal karamah. Li'annahum qad alimu, kerana mereka dah tahu dah, izzaka ma lahum minan na'im wal karamah. Ketika itu betapa mereka mendapat nikmat dan kemuliaan. Ibu ayah, ibu ayah, kenapa manusia pada hari itu di mahsyar lagi dah ada yang golongan yang gembira sangat? Kenapa? Kerana mereka dah tahu mereka dah selamat. Mereka dah tahu mereka selamat, maka mereka tak sabar-sabar nak Allah masukkan dalam syurga Allah Ta'ala. Mereka dapat catatan dengan tangan kanan. Tapi ibu, orang yang dapat buku catatan dengan tangan kiri dari belakang, mereka yang tahu mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala. Wala'ayazubillah ibu ayah ya. Takut sangat, takut sangat. Ibu ayah sikit, saya nak kongsi dengan ibu ayah. Yang saya ada kongsikan dengan ibu ayah yang dalam grup itu, yang guru saya kongsikan ya, Maulana Razif kongsikan. Dalam kubur ni ibu ayah, dalam kubur ni tempatnya gelap. Tempatnya gelap dan kita tak boleh buat amal satu pun. Ibu ayah, kita boleh buat amal, ucap subhanallah, subhanallah banyak-banyak, subhanallah, puas-puas, sepuasnya. Subhanallah, subhanallah, jangan jemu-jemu, subhanallah di dunia ni semasa kita hidup. Nabi kata, subhanallah tamla'ul mizan. Ibu ayah, sebut satu saja subhanallah semasa kita hidup ni, ucap satu saja subhanallah ibu, tamla'u al-mizan, akan memenuhi timbangan ibu. Neraca timbangan kita akan penuh dengan ucap satu je subhanallah. Ibu ayah, ringan tak, berat kena sebut satu subhanallah ibu? Berat sangat kena sebut satu subhanallah ibu? Berat ke ibu? Tak berat ibu ya? Okey. Boleh tak sekarang ni saya minta semua ibu unmute sekejap. Semua ibu unmute sekejap je. Semua ibu unmute. Semua sekali unmute. Semua sekali unmute sekarang. Tapi jangan cakap apa-apa. Semua sekali unmute ibu ya. Okey. Tengok berapa ramai dah unmute. Semua sekali ibu, semua sekali unmute. Jangan ada yang tak unmute. Semua sekali unmute. Kita sama-sama ucap satu subhanallah. Semua ramai-ramai ibu unmute semua. Lagi. Semua sekali unmute. Subhanallah. Tidak ibu. Subhanallah. Ibu, Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, sekarang ibu tanya semua. Jadi ibu ayah lepas ni dengan keluarga ibu ayah, dengan ketika ibu masak ke apa ke ibu, kita tengah masih ada peluang ucap subhanallah, ucap subhanallah. Ibu masak subhanallah. Ibu buat apa-apa, ibu nak apa pun ibu buat subhanallah. Teringat nak zikir subhanallah. Teringat nak buat apa-apa subhanallah. Ataupun selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa saja ibu pastikan, ibu nak selawat. Ibu nak zikir. Inilah kesempatan yang saya dan ibu yang Allah masih bagi ni. Masih Allah bagi pada kita ibu ya. Nanti kita dah mati, nak ucap satu subhanallah tak boleh ibu. Mudah-mudahan saya dan ibu yang dapat manfaat pada petang ini insya-Allah ibu ayah ya. Kita doa sama-sama mudah-mudahan kita semua dapat masuk syurga, dapat jadi golongan yang dapat catatan amal tangan kanan insya-Allah ibu ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah, lidah kami ya Allah, basakan lidah kami dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Basakan lidah kami ya Allah dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Apalah dosa kami ya Allah yang berat lidah kami untuk menyebut nama-Mu ya Allah. Apalah besarnya dosa kami ya Allah hingga tertahan lidah kami daripada menyebut nama-Mu yang mulia ya Allah. Ya Allah, basahkan lidah kami dengan menyebut subhanallah. Sebelum kami mati ya Allah, basahkanlah lidah kami dengan menyebut nama-nama-Mu ya Allah. Banyakkan lidah kami dengan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami ya Allah untuk dapat baca Quran pada pagi, petang, siang, malam ya Allah. Bongkarlah iman kami dengan kami mudah baca Quran ya Allah. Jadikanlah kami baca Quran itu satu nikmat yang amat sangat ya Allah. Bila kami kefahaman ya Allah, dapat faham Al-Quran ya Allah. Allah, bagilah kami semua faham bahasa Arab ya Allah. Bagilah kami semua faham bahasa Quran ya Allah. Kami jahil ya Allah. Kami orang Melayu ya Allah, kami bukan orang Arab ya Allah. Kami tak faham bahasa Arab ya Allah. Kau ajarlah kami ya Allah. Kami pun dapat nikmat baca Quran macam sahabat-sahabat baca Quran ya Allah. Allah, pilihlah keluarga kami semua dapat baca Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah, Kau pilih kami bangun di waktu sebelum subuh ya Allah, di waktu tahajud ya Allah, untuk kami baca Quran ya Allah. Pilihlah kami ya Allah, di pagi kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah amin. Banyak ibu ya. Ramai-ramai kita baca. Minta maaf ibu atas segala kekurangan saya, insya-Allah. Minta maaf. Insya-Allah besok jumpa lagi subuh pagi besok insya-Allah ya. Ramai-ramai baca ibu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Banyak ibu, maaf semua.